Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sakit adalah perkara lumrah yang akan berlaku kepada setiap manusia. Sama ada sakit itu adalah sakit yang ringan maupun sakit itu adalah sakit yang cukup serius. Jadi sakit juga kita seertikan dengan tidak sihat. Maka orang yang sakit bermaksud orang yang tidak sihat pada tubuhnya atau bahagian-bahagian lain kerana disebabkan sesuatu. Sakit juga kita sebut sebagai keuzuran. Orang yang sakit adalah orang yang mengalami perasaan tidak selesa dan orang yang menderita disebabkan penyakitnya. Baiklah. Solat itu wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam apabila telah cukup syarat-syarat wajib sembahyang. Manakala orang yang sakit juga diwajibkan ke atasnya sembahyang, akan tetapi diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat dalil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selain itu, terdapat juga dalil di dalam hadis iaitu dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu telah berkata, adalah aku menghidap wasir, maka aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal solat. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatlah dalam keadaan berdiri. Maka jika kamu tidak mampu, hendaklah kamu duduk. Jika kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu mengiring. Hadis riwayat Bukhari. Ada 5 keadaan solat cara orang ketika sakit. Yang pertama secara duduk. Okey, yang pertama keadaan duduk adalah seperti duduk antara dua sujud. Dan yang kedua, mestilah menghadap kiblat. Dan yang ketiga, dimulai dengan niat, takbir, sujud dan duduk tahiyat awal ataupun akhir adalah seperti solat biasa. Dan yang keempat, rukuk dilakukan dengan menundukkan kepala sehingga kedudukannya bertentangan dengan tempat sujud. Dan yang kelima, mestilah iktidal mula dilakukan dengan mengangkat kepala tegak semula. Dan yang keenam, sujud seperti biasa. Namun jika tak mampu, bolehlah dengan menundukkan kepala rendah sedikit daripada tunduk ketika rukuk. Kedua, secara mengiring. Yang pertama, mengiring di atas rusuk sebelah kanan. Kedua, muka dan dada mestilah menghadap kiblat. Dan yang ketiga, rukuk dan sujud dilakukan dengan secara menunjuk isyarat kepala, iaitu tundukkan kepala semasa rukuk. Sementara sujud dilakukan dengan menundukkan kepala, yakni lebih rendah daripada ketika rukuk. Dan yang keempat, jika tidak mampu, bolehlah menggunakan isyarat kelopak mata bagi rukuk, dan manakala sujud dengan isyarat menutup mata. Yang ketiga, secara menelentang. Yang pertama, baring menelentang dan kakinya diluruskan ke arah kiblat. Dan yang kedua, tinggikan sedikit kepala dengan menggunakan bantal ataupun seumpamanya supaya muka kita dapat menghadap kiblat. Dan yang ketiga, rukuk dan sujud dengan isyarat kelopak mata seperti dalam suasana solat secara mengiring. Dan yang keempat, jika tidak terdaya, bolehlah berukuk dan sujud dengan cara lintasan, iaitu melalui niat di hati dengan mengingati setiap perbuatan dalam solat. Dan yang kelima, tangan mestilah diangkat seperti biasa ketika takbir. Jika tidak berdaya, memadai dengan ucapan Allahu Akbar sahaja. طلع
Yang keempat, secara isyarat kelopak mata. Yang pertama, berada dalam keadaan berbaring sambil terlentang. Dan yang kedua, kaki menghala ke arah kiblat. Dan yang ketiga, rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata. Manakala sujud pula dilakukan dengan memejamkan mata. Yang terakhir adalah yang kelima, yakni secara ingat dalam hati. Yang pertama, menggerakkan ingatan di dalam hati menurut tertib solat. Okey, yang seterusnya, apakah kita umat Islam ini diwajibkan solat walaupun ketika sakit? Kita tengok sebabnya ialah yang pertama, solat merupakan ibadah terpenting dalam Islam. Yang kedua, mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Yang ketiga, solat sebagai penawar kepada sakit. Keempat, mengharap pertolongan Allah ketika senang dan susah. Seterusnya, supaya hidup dan mati dalam iman. Sesungguhnya, doa orang yang sakit ini lebih termakbul doanya kerana dia di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang kita lakukan pasti ada hikmahnya. Begitu juga dengan solat ketika sakit. Jadi, apakah hikmah solat ketika sakit? Yang pertama, menunjukkan Allah tu lebih menyayangi hamba-hambanya. Allah ni sayang kita walaupun dalam keadaan sakit. Dan yang kedua, menunjukkan Islam itu agama yang mudah, indah dan sempurna. Dan yang ketiga, menunjukkan untuk memudahkan umat Islam menunaikan kewajipan mereka walaupun dalam keadaan sakit. Kewajipan seperti solat. Jadi di sini ketika sakit pun kita disuruh solat. Sentiasa ada cara untuk menunaikan kewajipan, insyaallah. Secara kesimpulannya, seperti yang saya nyatakan tadi, kita sebagai umat Islam, tak kira walau di mana pun kita berada, tak kira walau apa pun masalah yang kita hadapi, solat adalah salah satu rukun yang wajib kita patuhi. Tak kira kalau kita ni bermusafir ataupun kita ni sakit sekalipun, kita ni diwajibkan untuk menjaga solat kita dan wajib untuk solat. Kerana apa? Kerana Allah SWT ni dah pun memberikan keringanan kepada umatnya untuk mereka melakukan solat ni. Tak kira mereka ni musafir ataupun mereka ni dalam keadaan sakit. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر